Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rafidah binti Husin daripada Politeknik Sultan Abdul Halim Azam Shah, Polimas Citra Kedah. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk membuat pembentangan dalam International Conference on Communication, Management and Humanities. Tajuk kajian saya adalah berkenaan dengan kepuasan pengguna terhadap ulasan atas talian. Baik, sepanjang pembentangan ini, kandungan yang saya akan bentangkan adalah berkaitan yang pertamanya adalah pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian, tinjauan literatur, metodologi, keputusan dan ataupun dapatan kajian, perbincangan dan juga kesimpulan. Baik, yang pertama adalah pengenalan. Pembelian atas talian, terutamanya di media sosial dan platform perniagaan, semakin menjadi pilihan pengguna dalam era yang semakin moden dan canggih, terutamanya semasa dan selepas zaman pandemik COVID-19. Pengguna lebih gemar mendapatkan produk yang diingini mereka melalui atas talian kerana ianya cepat, menjimatkan masa dan tenaga di mana mereka tidak perlu beratur panjang, mengambil risiko dijangkiti COVID-19 dengan bersesak-sesak di pasaraya atau keluar masuk kedai bagi mendapatkan barang yang diperlukan. Salah satu perkara pertama yang akan dilakukan sebelum membuat pembelian secara atas talian adalah dengan menyimak ulasan atas talian ataupun platform perniagaan berkenaan. Penyataan masalah. Ulasan atas talian yang dilakukan secara sukarela maupun berbayar pada dasarnya bertujuan untuk memberi maklum balas dan pengalaman pelanggan menggunakan sesuatu produk. Ulasan secara sukarela selalunya menyentuh semua aspek tentang produk tersebut, termasuklah kelemahan produk tersebut. Manakala ulasan yang berbayar pula, firma akan membayar artis atau selebriti berpengaruh untuk memberi maklum balas yang positif sahaja berkaitan produk mereka. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kepuasan pengguna terhadap ulasan dalam talian sama ada secara berbayar ataupun sukarela di platform perniagaan dan juga media sosial. Baik, kita tengok pada objektif kajian. Objektif umum kajian ini adalah untuk mengenal pasti kepuasan pengguna terhadap ulasan atas talian bagi membantu mereka membuat keputusan pembelian. Manakala bagi objektif khusus kajian pula adalah untuk mengenal pasti faktor kualiti maklumat terhadap kepuasan ulasan atas talian. Yang keduanya adalah untuk mengenal pasti faktor kecenderungan emosi terhadap kepuasan ulasan atas talian. Manakala yang ketiga pula adalah untuk mengenal pasti faktor kebolehpercayaan terhadap kepuasan ulasan atas talian. Kajian literatur berkaitan kajian ini yang pertama adalah Mudambi dan Scurf 2010 menyatakan ulasan atas talian merujuk kepada maklumat penilaian yang ditulis oleh pelanggan dan disiarkan di laman web syarikat atau pihak ketiga. Manakala Mohan, Sivakumaran dan Sharma 2013 pula menyatakan ulasan positif ataupun negatif dan juga emosi suka atau tidak suka merupakan hubungan yang wujud dalam media perniagaan digital dan ianya memberi pengaruh interpersonal yang kuat terhadap tingkah laku keputusan pembelian pengguna. Lo dan Yao 2019 juga menyatakan ulasan yang ditulis oleh pakar secara konsisten dan berkualiti sangat berfaedah dalam memberikan penilaian dengan persepsi yang tinggi dan berkredibiliti. Manakala Ahmad Sufian C. Abdullah 2018 yang menyatakan syarikat perniagaan sanggup membayar harga yang tinggi pada pengulas yang berpengaruh bergantung kepada populariti dan kredibiliti pengulas bagi membuat ulasan dalam mempromosikan produk mereka. Mereka berpendapat ulasan dan maklumat penilaian yang berkualiti, konsisten dan tidak kira positif atau negatif akan memberikan pengaruh interpersonal yang kuat terhadap emosi dan tingkah laku pembelian pengguna. Malah ada firma yang sanggup membayar harga yang tinggi pada influencer membuatkan ulasan yang boleh mempengaruhi emosi pengguna hingga mendorong mereka membuat pembelian. Untuk metodologi kajian,
Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian jenis tinjauan dengan mengedarkan borang soal sidik dan data diproses menggunakan SPSS versi 26. Okey. Pendekatan secara kuantitatif digunakan dalam kajian ini. Populasi dan sampel dalam kajian ini merujuk kepada semua pelajar pemasaran semester 4 di Jabatan Perdagangan yang berjumlah 69 orang. Okey. Untuk dapatan kajian, saya pecahkan kepada beberapa bahagian mengikut kepada soal sidik. Yang pertamanya adalah bahagian A, iaitu berkenaan dengan profil responden. Kajian ini melibatkan 69 orang pelajar semester 4 Diploma Pemasaran Jabatan Perdagangan Perlunas yang terdiri daripada 50 orang pelajar perempuan yang membawa kepada 72.5% dan 19 orang pelajar lelaki yang membawa kepada 27.5%. Okey. Bagi bangsa pula, majoriti responden berbahasa Melayu iaitu 60 orang yang membawa kepada 87%. Okey, dan diikuti bangsa Cina iaitu seramai 7 orang 10.1%, manakala bangsa India dan lain-lain masing-masing mempunyai 1 orang sahaja yang membawa kepada 1.4%. Okey, untuk bahagian B adalah bahagian untuk kita melihat kepada pengetahuan responden terhadap ulasan dalam talian. Okey, majoriti responden tahu dan pernah menonton atau membaca tentang ulasan atas talian iaitu seramai 67 orang iaitu 97.1%. Okay. Hanya 2 orang responden sahaja yang membawa kepada 2.9% yang tidak mengetahui dan tidak pernah menonton atau membaca tentang ulasan atas talian. Okey, masih lagi di bahagian B, kita melihat kepada platform yang digunakan untuk menonton ataupun membaca ulasan atas talian. Apakah platform yang dilihat ataupun yang digunakan oleh responden selalunya? Okey, so ini kita responden boleh menjawab lebih daripada satu dan kita melihat kepada frekuensi setiap platform tersebut dan juga peratusannya. Okey, bagi platform TikTok, TikTok itu frekuensinya adalah 38 yang membawa kepada 55.07% dan Instagram adalah yang paling tinggi sekali frekuensinya itu 46, bilangannya adalah 46 dan membawa kepada 66.67%. Facebook 22 membawa kepada 31.88%, Shopee 30 bilangannya membawa kepada 43.48%, manakala untuk yang lain-lain hanya seorang iaitu platform YouTube, platform YouTube yang membawa kepada 1 hingga 1.45%. Dan untuk kategori produk pula, dalam platform apakah produk yang selalu ataupun yang dilihat oleh responden untuk melihat dan membaca ulasan. So kategori produknya yang pertamanya adalah berkaitan makanan. Makanan membawa kepada 44 kali. 44 responden yang memilih kategori makanan yang membawa kepada 63.77%. Pakaian itu sebanyak 51 responden yang membawa kepada 73.91%, yang merupakan yang tertinggi. Kosmetik 44 orang yang membawa kepada 63.77%. Gadget 26 orang yang membawa kepada 37.68% dan lain-lain iaitu ada sukan satu, kereta dan juga sukan, kereta dan juga alat IT. Membawa kepada 3 orang iaitu membawa kepada 4.35%. Bahagian C adalah berkaitan dengan pemboleh ubah. Pemboleh ubah iaitu pemboleh ubah kita lah, iaitu faktor kualiti, faktor kecenderungan emosi dan juga faktor kebolehpercayaan dan juga kepuasan. So dapatan 1 iaitu berkaitan dengan faktor kualiti maklumat terhadap kepuasan ulasan atas talian. Yang pertamanya adalah responden bersetuju bahawa maklumat
produk diterangkan secara ringkas oleh pengguna yang lain ataupun selebriti dengan skor min sebanyak 3.25. Responden juga bersetuju maklumat yang disampaikan dalam ulasan atas talian tidak mengelirukan dengan skor min 2.83. Dan secara keseluruhan, skor min purata 3.02 dari semua item dalam kualiti maklumat. Okey. Dapatan yang kedua, untuk faktor kecenderungan emosi terhadap kepuasan ulasan atas talian, dua item yang mempunyai skor min yang sama iaitu 3.59 di mana responden menyatakan mereka lebih yakin untuk membuat keputusan pembelian dengan adanya ulasan atas talian. Dan mereka juga bersetuju bahawa mereka perlu melihat maklum balas daripada ulasan atas talian sebelum membuat pembelian. Okey, responden turut bersetuju bahawa kesungguhan yang dipamerkan oleh pengguna ataupun selebriti dalam video ulasan produk mendorong mereka untuk membuat keputusan pembelian produk dengan skor min 3.06. Dan secara keseluruhan, min purata 3.35 dari semua item kecenderungan emosi. Okey, dapatan 3 adalah berkenaan dengan faktor kepercayaan terhadap ulasan atas talian. Responden menyatakan semakin ramai yang membuat pembelian terhadap produk yang mempunyai ulasan atas talian, maka semakin tinggi kepercayaan responden untuk mencuba produk tersebut dengan skor min 3.42. Okey, dan responden juga bersetuju bahawa mereka lebih percaya kepada ulasan yang dibuat atas talian dengan skor min 2.86. Dan secara keseluruhan, untuk faktor kebolehpercayaan, skor min purata adalah 3.10 dari semua item faktor kebolehpercayaan. Dapatan yang keempat adalah faktor kepuasan pengguna terhadap ulasan atas talian. Responden menyatakan mereka bahawa proses pembelian melalui promosi atas talian sangat mudah dengan skor sebanyak 3.22. Dan responden juga bersetuju bahawa mereka berpuas hati dengan influencer yang melakukan ulasan atas talian dengan skor min 3.06. So, secara keseluruhan, untuk faktor kepuasan pengguna, skor min purata adalah 3.14 dari semua item kepuasan pengguna. Okay, skor min yang diperolehi itu akan diimplementasikan berdasarkan skala liket 4 mata yang diadaptasikan daripada Ridwan 2015 seperti jadual di atas. Okay. Jadi di sini saya membuat sedikit pembicaraan rumusan, okay, berkaitan dengan boleh ubah tadi. Poin pertamanya adalah mengikut kategori komponen kualiti maklumat, komponen kecenderungan emosi, komponen faktor kepercayaan dan juga komponen kepuasan pengguna. Okey, dan interpretasinya adalah sederhana untuk kesemuanya di mana dia melebihi 3.0 di mana komponen kualiti maklumat adalah 3.02, komponen kecenderungan emosi adalah 3.35, komponen faktor kepercayaan 3.09 dan 3.13 untuk komponen kepuasan pengguna. Okay, komponen yang memperolehi skor min yang paling tinggi ialah komponen kecenderungan emosi iaitu 3.3536. Ini mungkin kerana pelajar lebih mudah terpengaruh dengan influencer dan video yang dipromosikan oleh influencer tersebut hingga mendorong emosi mereka untuk membuat pembelian produk. Baik, kesimpulannya, dapatan kajian mendapati responden memberikan jawapan yang positif terhadap ketiga-tiga faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna terhadap ulasan atas talian. Kesemua faktor menunjukkan tahap yang sederhana terhadap ulasan atas talian dengan faktor kecenderungan emosi yang mempunyai skor yang paling tinggi iaitu 3.35. Sekian atas pembincangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.